بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا. Okey, hamil aja bangku ni angkat sikit, tekan guna tu. Ni. Angkat sikit bangku. Oh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله. Kat mana kita berhenti hari itu? قال المصنف رحمه الله. Dan hendaklah menilai engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia. Qala al-musannifu rahimahullah. Dan hendaklah menilai oleh engkau kepada sekalian anggota engkau. Jadi pesan al-musannifnya dekat kita, hendaklah kita tilik ni maksudnya memikir. Hendaklah engkau fikir tentang segala anggota engkau. Inilah semua anggota kita ni. Matanya, telinganya, mulut lidahnya, tangannya, kakinya. Nah, inilah maksudnya anggota-anggota kita ni. Tilik, fikir dengan apa engkau, dengan apakah pekerjaan yang patutlah oleh ia tu segala anggota engkau. Jadi anggota-anggota kita ni lah, mata, telinga, taksat ni, fikirlah, tilik, perhatilah apakah sebenarnya yang sepatutnya dilakukan oleh anggota-anggota kita ni. Mata, misalnya mata lah, apakah yang sepatutnya kita gunakan mata kita ni lah
untuk melihat. Yang sepatutnya kita lihat apa? Tu maksud dia. Pas telinga pula, sepatutnya kita dengar apa? Tu maksud dia, mudah je. Kan? Mulut, sepatutnya kita kata apa? Jangan dia buat hal tak sepatutnya. Begitulah anggota-anggota yang lain. Sekejap lagi dia akan cerita lagi. Dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Dan pesan lagi al-musannihnya atah pada kata sanilah, dan hendaklah menilik oleh engkau kepada segala anggota engkau akan, dia atah pada mahal dengan apa pekerjaan tu, akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya, yakni bagi segala anggota engkau, yakni pada masa akan datang. Pasalnya ada pekerjaan yang akan datang yang anggota-anggota kita ni nak buat. Tu maksud dia. Kita perlu faham. Contohnya mata lah, mata kita ni pada masa akan datang duk ternanti-nanti, duk tertunggu-tunggu nak melihat akan sesuatu, yakni melihat akan zat Allah Ta'ala masa kita masuk dalam syurga esok-esok ni. Tu maksud dia. Mata ni lah esok ni kita nak melihat akan zat Tuhan kita. Telinga ni lah pula nantinya esok ni akan datang dalam syurga esok. Kita akan mendengar akan firman Allah Ta'ala. Lidah ni lah esok ni akan datang akan kita bermunajat dengan Allah Ta'ala. Tangan ni lah esok ni nak petik ambil buah apple ke buah anggur ke dalam syurga esok ni. Ni kerja yang nak buat esok. Kaki ni lah esoknya nak berjalan dalam istana syurga kita esok ni. Ni maksud al-musannif. Tapi tiba-tiba hari ni kita pergi buat maksiat dengan anggota kita. Jadi patutkah mata ni yang duk nanti hari kita nak melihat akan zat Allah, tiba-tiba hari ni mata ni kita duk tengok maksiat, kita duk tengok perkara-perkara haram? Tak patutlah, maksudnya lagu tu. Nanti di bawah tu lagi al-musannif akan cerita lagi. Baik, lepas tu katanya al-musannif, dengan pekerjaan yang dinanti baginya, yakni bagi tadi ni. Mana dia langkah dah. Okey, baik. Maka yang dinanti-nanti baginya, bagi segala anggota engkau. Itu dhamirnya kembali ke situlah. Maka memeliharalah engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya, yakni pada segala anggota engkau. Jadi pesannya lah pengarang kitab ni lah kepada kita,
maka peliharalah oleh engkau. Nah, pelihara tu maksudnya mempergunakan. Itulah ni maksudnya lagu tu. Apa nak perkataan memelihara di sini? Maksudnya mempergunakan. Kita gunakanlah, tu reti dia, akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara, yang sebagai kegunaan. Pelihara lah kita buat makna guna, mengguna, akan sebagai pelihara, yakni akan sebagai kegunaan yang patut, yang selayaknya, yang sepatutnya padanya, yakni pada segala anggota. Pelihara tu mana buatlah. Sepatutnya mata kita ni hari ni kita tengok apa, tu maksud dia. Sepatutnya telinga kita hari ni, sebelum kita habis umur ni, sepatutnya telinga ni dengar apa. Hari ni akan datang, kita tahu dah, saat ni kita sebut dah dalam syurga esok-esok ni kan. Lah ni masa duk hidup lagi ni. Tangan, katalah pula tangan, apalah sepatutnya yang tangan kita ni pegang pada hari ni tu. Kaki pula, ke mana tempat yang sepatutnya kita berjalan pi. Tu reti dia. Kau nak pi, sepatutnya pi ke mana? Nak berjalan pi mana? Pi tempat-tempat maksiat ke? Itu tidak sepatutnya. Ada yang sepatutnya. Ni. Jadi memelihara taksat ni macam mana cara dia? Dengan pekerjaan yang dinanti baginya, domirnya tu kembali ke mana? Tu segala anggota tadi. Yang dinanti baginya, bagi segala anggota itu. Maksudnya apa dia? Maksudnya begini nak ceritanya. Perkara yang kita duk tunggu-tunggu, katalah mata lah taksat ni kan. Hak kita duk nanti-nanti nak tengok tu maksudnya lah ni pula. Ialah melihat akan zat Allah. Lepas tu hak sepatutnya lah ni mata kita tengok apa? Kalau kita nak melihat akan zat Allah esok ni, adakah sepatutnya hari ni kita pergi buat maksiat? Adakah sepatutnya hari ni mata kita itulah kita pergi tengok benda-benda haram? Tak sepatutnya. Kita nak melihat zat Allah ni di akhirat esok, hasil dari apa? Hasil daripada amal ibadat taat kita kepada Allah. Itu maksud dia. Asalkan kita ni dapat masuk dalam syurga, dapatlah kita melihat Allah. Tapi nak boleh masuk ke dalam syurga, adalah kerja yang kita kena buat. Kerja ni lah ada cerita ni. Kalau kata mata, apa kerja yang mata tu kena buat? Buat ibadat. Tu maksud dia. Kalau lidah, apa kerja yang sepatutnya hari ni kita kena buat dengan lidah kita? Buat ibadat lah. Semuanya kita buat amal ibadat. Tu reti maksud al-musannifnya. Kalau kata lidah mulut tu perkataan kita lah, kita nak baca apa hak sepatutnya. Kita nak kata apa hak sepatutnya. Takkan sepatutnya kita kata benda-benda haram.
nak go dengan kita nak bermunajat dengan Allah Ta'ala esok-esok ni, tak munasabah kan. Nak go dengan kita bermunajat, dapat bermunajat dengan Allah Ta'ala, go dia apa? Go dia nya ialah dengan duk rajin lah buat ibadat mulut. Kalau kata lidah lah kan, baca Quran ke, itulah contoh dia kan. Duk rajin berzikrullah ke kan, duk rajin mengajak ke, duk rajin mengaji sani tu ke, itu contoh perkara yang sepatutnya kita buat. Nak gu dengan benda hak nak mai ke depan hak lebih besar lagi tu kan. Lagu itulah kita nak mulut kita ni, contohnya kita nak makan buah-buahan syurga, katalah kan, duk dengar depa duk habaq kata syurga ni makanan dia lazat sungguh, pas nak pegu dia tu, nak pergu dengan kita boleh makan makanan dalam syurga esok ni kan. Takkan gu dia dengan kita duk mengumpat orang, takkan gu dia dengan kita duk menipu orang tu, menipu orang ni. Esok-esok di akhirat boleh makan buahan syurga. Bukan gu dia lagu tu. Gu dia dengan amalan soleh, bukan dengan buat maksiat. Itu maksud al-musannif. Mudah je. Baik, habis tang situ. Kemudian katanya lagi al-musannif lah, sambung lagi. Maka jika pekerjaan itu ialah sangat besar, nescaya engkau peliharalah anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Contoh yang sangat besar ni, kerja urusannya apa dia, katalah mata esok ni kan, dalam syurga esok ialah melihat akan zat Allah. Tak ada lah nikmat yang paling besar sekali. Nikmat yang paling besar sekali, bukan kata dalam syurga saja kan. Tak kira lah sama ada dalam syurga ataupun ni lah kita hidup hari ni macam-macam nikmat dah kita rasa kan, macam-macam kesedapan dah kita nikmati kan. Tapi tak boleh nak challenge, tak boleh nak banding dengan nikmat esok-esok ni yang kita dapat, kerana kita boleh melihat akan zat Allah Ta'ala. Besar hak ni kan, sangat istimewa lah kan, yang Tuhan beri dekat kita kan, kepada orang hak dapat masuk syurga. Jadi kalau benda tu besar, maka anggota-anggota kita ni pun kita juga kena pelihara dia sebagai peliharaan yang besar juga. Jangan dibuat mudah-mudah. Kalau kata mata tak sat ni, usaha sungguh-sungguh pelihara mata kita. Jaga mata kita ni, jangan duk tengok benda haram lah. Tak beranilah, takutlah terluput lagi daripada dapat melihat akan Allah esok ni. Tu maksud dia nya. Baik, habis tang situ. Maka tengok ni nak cerita lah ni kan, apa dia yang esok-esok ni yang anggota kita nak buat ni. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun syurga, dan mahligai itu istana tu mahligai, dan mahligainya tu syurga. Ni lah kita duk tunggu-tunggu selama ni kan, kita duk bercita-cita selama ni
Kan? Nah, apa cita-cita kita ialah masuk ke dalam syurga. Nah, kita akan dianugerah, dikurniakan rumah yang besar, istana lah. Setiap seorang kita esok ni, luasnya sayup mata memandang. Bukan kecil-kecil. Istana ni hak Tuhan nak bagi dekat kita esok. Setiap kita ni masing-masing ada mahligai dia sendiri. Nah, ada istana dia di dalam syurga tersendiri. Nah, dipenuhi dengan dengan macam-macam kenikmatan lah. Kan? Rumah tu hak kita lah. Nah, istana syurga tu esok ni hak milik kita lah. Kan? Jadi, dah duduk dalam rumah tu ke? Dah duduk dalam istana tu ke? Berjalan sakan kitanya. Kan? Hak rumah kita duk ada law ni pun duk berjalan pimai-pimai. Kan? Sat pi dapur, sat pi ruang tamu, sat berjalan pi bilik. Kan? Tu setara hak kecil. Hak besar esok ni jenuh jalan kita. Nah, itu contoh dia. Nak bagi nampak gambaran dia. Nah, jadi hak ni lah hak duk tunggu selama ni. Cita-cita kita selama ni. Nah, dia masukkan kita ke dalam negeri yang dipenuhi dengan nikmat. Nak boleh jalan, nak boleh masuk dalam syurga, nak boleh berjalan dalam syurga esok ni. Hari ni apakah sepatutnya yang kita kena buat? Gu dia yang kita sebut tadi ni. I kena pergu dengan jalan pergi ke masjid lah, contohnya. Kan? Kena pergu jalan kita tu jalan kita duk buat ibadat, orang panggil. Contoh buat ibadat, kita berjalan nak pergi mana ni? Kita berjalan nak pergi masjid. Nak pergi masjid, nak pergi buat apa? Macam-macam lah. Kan? Kalau kata nak pergi masjid ni, nak pergi solat berjamaahnya, nak pergi dengar orang mengajaknya. Kan? Nak pergi sembahyang sunat tarawihnya. Macam-macam. Kan? Masjid ke, surau ke, ikutlah. Asalkan yang kita nak buat tu nama dia ibadat. Tak kira lah ibadat tu macam-macam. Kan? Sembahyangnya, mengajinya. Kan? Terpulang lah yang tu. Nak pergu dengan nak berjalan dalam syurga esok ni. Kan? Maka pelihara sungguh-sungguh lah kaki kita ni. Tu maksud musannifnya. Dan usahalah kita peliharalah, jagalah kaki kita ni. Janganlah duk pi berjalan tempat-tempat ada maksiat tu. Sana tempat yang kita nak pi tu, ada orang duk buat maksiat. Pi buat apa tempat lagu tu? Cari berdosa. Kan? Cari berdosa. Dan kita buat kerja yang tak sepatutnya kita buat. Tu reti dia. Maknanya macam ni lah cerita bahasa mudahnya. Law ni kita duk fikir macam mana cara jalan aku nak buat ibadat. Fikir lagu tu. Lagu mana cara aku nak buat ibadat? Kata akulah, diri kita, tuju ke diri kita senang. Kan? Lepas tu nak buat ibadat tu dari berbagai-bagai anggota ni lah. Kalau kata nak buat ibadat dengan anggota kaki, lagu mana cara? Kan? Macam mana caranya? Takkan cara dia berjalan di tempat maksiat. Kan? Itu bukan cara dia. Lagu itulah anggota-anggota yang lain. Fikir. Kan? Nak buat ibadat, target kita hanya nak mengerjakan, nak melakukan amalan soleh. Kan? Ikutlah semua anggota-anggota kita ni lah kita pergunakan dengan anggota ni untuk buat amalan soleh yang kita sebut tak sani tu. Itulah maksud dia dah. Baik. Lepas tu katanya lagi al-musannif,
Dan ada pun tangan itu, tangan pula. Dan lah kita nak buat ibadat dan daripada tangan kita pula. Kan, ibadat yang dilakukan oleh tangan kita. Tangan nak buat lagu mana? Maka mula-mulanya nak cerita apa yang ditunggu-tunggu oleh anggota tangan ni. Maka dinanti-nanti baginya, bagi tangan itu, mencapai buah-buahan syurga dan minumannya minuman syurga. Dah esok-esok ni kita dapat masuk dalam syurga, kan? Diberi dengan macam-macam makanan, minuman syurga, macam-macam lah. Dalam Al-Quran menceritakan tentang makan minum, yang terdapat makanan minuman yang terdapat di dalam syurga, kan, yang berbagai-bagai warna, yang berbagai-bagai rasa. Sekali kita makan satu makanan syurga ni amatlah lazat, sangatlah sedap, kan. Lepas tu makan pula kali kedua, tambah lagi kelazatan dia. Tak serupa dah lazat hak kali pertama tadi ni, digandakan pula sekali lagi rasa lazat dia. Makan pula benda yang sama kali ketiga, tambah lagi kelazatan, nikmat dia. Tak tahu nak cerita, macam mana punya rasa. Nanti try rasa, tengok esok lah, kan. Masuk dalam syurga kita tahulah warna yang berbagai-bagai. Ada warna merah ke, kuning ke, ikutlah macam-macam warna lah. Buah-buahan dia, makanan-makanan dia, kan. Minuman dia, ayat arak dia, makan pi, minum pi, banyak mana apa tak mabuk. Tu arak dalam syurga esok. Atas dunia tak ada minum arak lah, kan. Haram. Atas syurga esok boleh minum lah. Tu istimewa makanan minuman dalam syurga. Dalam syurga esok-esok ni, kan. Nak pegang dengan tangan lah, nak ambil dengan tangan lah, kan. Nak capai makanan tersebut, nak petik buah pi, nak ambil buah apa pun, kan. Duduk atas pokok lagi, kalau berasa nak makan di pokok, kan. Nak pegang gelas minuman, nak pegang dengan tangan. Inilah duduk tunggu-tunggu esok satu hari nanti, nak makan makanan syurga, nak minum minuman syurga, nak pegang dengan tangan ni lah. Tiba-tiba tangan ni pergi buat maksiat, tu tak kena tu. Tiba-tiba tangan ni kan, ikutlah duk pergi curi ke, kan, menyamun, mengampas kata benda orang ke, duk pergi tabuh, pukul orang tu, pukul orang ni ke. Yang ni tak betul, kan. Yang kita panggil buat maksiat lah, senang cerita. Ikutlah maksiat tangan tu macam-macam duk ada. Baik, lepas tu lagi katanya al-musannif, seperti itulah segala anggota yang lain. Seperti itulah, yakni seperti kaki dan juga tangan. Ialah segala anggota yang lain. Anggota lain pun serupa tu jugalah. Adalah perkara yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu pada masa akan datang, masuk dalam syurga esok-esok ni, yang nak dibuat, yang nak dilakukan dengan anggota tersebut. Apa dia? Maka dinanti-nanti, maka mata pula, hanya senya ia mata, kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga lah. Hak ni lah, hak duk nanti satu hari nanti kan. Takkan kita tak mau melihat zat Tuhan kita,
Nak kan? Kita duk sujud sembah, kita duk beriman kepada Allah kan? Kita duk mempersembahkan segala amal ibadat kita kepada Allah. Allah Tuhan yang kita sembah, yang kita yakini Tuhan kita kan? Nak tengok tak? Nak kan? Nak berjumpa tak dengan Allah Ta'ala? Nak kan? Jangan kata tak mau pula. Sekali biar abang tak mau jumpa, pelik pula jadinya kan? Tak mau tengok ke? Nak tengok ke? Mestilah nak. Tuhan ni, Tuhan kita ni kan? Ni hadut nanti-nanti ni. Ni hadut tunggu-tunggu ni. Kata al-musannihnya. Baik. Jadi kan, esok masuk dalam syurga, Tuhan izin kita melihat akan zat dia. Itulah akidah kita ahli sunnah wal jamaah kan? Bahawasanya kita ni satu hari esoklah dalam syurga esok. Bagi penghuni syurga, Allah kan perizinkan buka hijab. Allah Ta'ala bukakan hijab kan? Maka Allah Ta'ala izinkan kita, boleh benarkan kita melihat akan zat dia serta dengan sifatnya. Bukan zat saja, serta dengan sifat dia, serta dengan sifat kudratnya, sifat iradatnya kan? Pasal zat saja mana ada zat saja, dia zat yang bersifat lah. Zat dan serta sifat kudrat ke, iradat ke, sama basar Allah. Boleh tengok. Ini akidah kita kan? Selalu kita duk baca firman Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah li rabbiha nazirah kan? Bermula wajah-wajah, muka-muka ahli syurga esok-esok ni lah. Kita lah kan, insya-Allah masuk syurga. Bermula segala wajah-wajah, segala muka-muka penghuni syurga esok ni. Pada hari itu, pada hari kiamat lah. Ketika kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, ialah nadirah, terang benderang, cerah bercahaya. Muka kita ni terang benderang, cerah, bercuaca, bercahaya, bahasa kita lah. Kisahnya li rabbiha nazirah, ay naziratun. Pasal kerana apa? Pasal kerana kita pasal dapat melihat akan Tuhannya kan? Allah Ta'ala tajallikan zat dia kan? Disingkapkan hijab, dibukakan tabir yang mendindingi. Tak ada dinding dah, tak ada tabir dah, dikasyafkan kepada kita. Dibuka bukan hati saja nampak, mata kepala tengok dengan mata kepala ni. Lagi pergi faham tengok dengan mata hati pula kan? Atas dunia ni ya syuhud Allah tengok dengan mata hati kan? Tapi di akhirat esok dengan mata kepala. Istimewanya kan? Pembalasan nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita penghuni syurga esok-esok ni. Jadi tunggulah, sabarlah, tahanlah mata tu dari melakukan maksiat. Kalau kita buat maksiat, jawabnya terbakarlah mata tu dengan api neraka, orang panggil. Tak masuk syurga kan? Dia syarat nak melihat Tuhan esok ialah kalau kita dapat masuk dalam syurga. Kalau masuk neraka tak boleh tengok apa kan? Tengok api neraka jawabnya. Tu maksud dia. Baik. Lepas tu katanya al-musannif,
dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Kita boleh melihat zat Allah dengan tidak melihat sanilah, dengan tidak menyerupai lah kelakuan melihat yang baharu, yakni makhluk. Maksudnya apa? Yakni tidak bertempat. Sehari pergi faham Allah duduk dalam syurga. Tidak. Hak duduk dalam syurganya kita, penghuni syurga. Sehari pergi faham kata, kalau gitu Allah Ta'ala duduk dalam syurga lah. Kalau duduk dalam syurga, kita panggil Allah tu bertempat. Baru tahu kata Allah tu tempat dia, rumah dia dalam syurga. Takut pergi faham lagu tu, kan? Tidak, jangan pergi faham lagu tu. Hak duduk dalam syurga, rumah tu hak kita. Syurga tu rumah kita esok-esok ni. Bukan bermaksud Allah tu duduk dalam syurga. Jangan pergi tekak lagu tu, kan? Dalam syurga pun tidak, di luar syurga pun tidak. Dah tidak bertempat. Sehari pergi timbul salah faham pula, dengar kata Allah Ta'ala bukan duduk dalam syurga. Takut pergi faham kata kalau lagu tu Allah Ta'ala duduk dekat luar syurga lah. Tak juga, bukan. Salah kalau siapa pergi faham lagu tu. Allah Ta'ala tak serupa dengan sekalian yang baharu ni. Ingatlah kita duk belajar lah sifat Allah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis hari tu ni, kan? Faham elok. Lepas tu tak bertempat lah. Hak bertempat tu namanya jirim. Kalau jirim sungguh dia bertempat. Adakah Allah tu berjisim, bertubuh badan atau berjirim? Tidak. Tidak di atas arash, bukan duduk atas kursi, bukan duduk atas langit, bukan duduk di luar syurga atau dalam syurga. Tak. Itu hakikat Allah Ta'ala, kan? Sebab tu salah. Salah siapa dia yang pergi kata dia tak tahu Allah tu duduk di mana. Salah, bukan betul, kan? Misalnya contohlah, orang tanya dekat dia, Allah Ta'ala ni duduk dekat mana? Dia pun jawab, tak tahu Allah Ta'ala duduk kat mana pun tak tahu, kan? Salah jawab lagu tu. Pasal sebenarnya jawapan yang seperti itu, sebenarnya dia i'tiqad Allah tu bertempat sebenarnya, tapi dia tak tahu tempat Allah tu di mana. Tu maksud perkataan tu. Jangan dia pergi kata kan, apa perkataan tu tak ada masalah kalau kita bercakap perkataan tu jangan cakap. Walaupun perkataan walaupun kita kata kita tak tahu Allah Ta'ala duduk di mana, bermaksud sebenarnya kita pergi i'tiqad Allah tu ada tempat duduknya, cuma tak tahu di mana saja. Itu reti dia. Salah kata lagu tu, tak betul. Menyabitkan Allah bertempat. Jadi takdiskan awal-awal lagi, sucikan Allah Ta'ala dari perkara yang tidak layak. Awal-awal lagi kita kena sucikan. Boleh melihat kita lah duduk dalam syurga, kan? Allah Ta'ala bukan duduk dalam syurga, bukan duduk luar syurga. Gitu nak faham maksud mudahnya, kan? Dan adakah Allah Ta'ala itu jirim, jisim? Tak. Jangan pergi kata Allah tu bertubuh badan seperti kita. Tu yang kita boleh tengok. Bukan. Itu tak serupa dengan yang baharu lah. Habai. Itu mata kita esok ni lah. Baik, mudah-mudahan kita dikurniakan pemberian, kan, boleh melihat akan zatnya. Habis dari situ, kemudian katanya lagi al-musannif, dan tiada ada di dalam negeri dunia, dan tiada ada
di dalam negeri dunia dan tiada ada di negeri akhirah nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu, yakni melihat akan Allah. Nah, jadi katanya lagi lah al-musannif kita nak cerita tajuk nikmat di negeri akhirah, yakni dalam syurga yang kita sebut tadi. Contohnya nikmat di atas dunia. Hari ni atas dunia kita macam-macam nikmat kita ambil, kan? Kita makan, kita minum contohnya, kan? Macam-macam punya, sedapnya tak tahu nak kata. Kan? Tapi tak erti nak kata, kan? Punya sedapnya. Tapi nak banding dengan nikmat yang kita rasa dalam hati kita, kerana dapat melihat zat Allah, tak ada sebarang nikmat yang boleh menandingi nikmat kita dapat melihat zat Allah. Paling besar sekali nikmat di atas alam ini, abang lagu tu, kan? Sama ada di atas dunia ni ke ataupun esoklah negeri akhirat esok, hak paling istimewa nombor satu sekali nikmat melihat Allah. Rasa lazat sungguh, rasa sedap sungguh, kan? Nak kata tak retilah. Sedap macam mana? Kan? Nah, itu sendiri rasalah. Esok-esok ni dia benda zauqi, benda rasa. Cuma boleh habaq aja sedap. Tapi nak habaq sedap tu macam mana tak tahu, kan? Supaya minum air oren, sedapnya air oren ni, kan? Sedap lagu mana kak? Orang tu tanya pula kita, kan? Tak tahu nak habaq sedap, kan? Nak cerita setera mana sedap, wallahu alam lah. Tak boleh nak habaq, tak boleh nak cerita, tak reti nak cerita. Ni contoh maksud nikmat lah. Nah, maka sabarlah, kan? Atas dunia hari ni kita bersabar. Sabar apa? Sabar yang pertama menahan diri dari melakukan maksiat. Tu maksud dia sabar sekarang ni, kan? Geramnya mata nak tengoknya, kan? Duk lintas depan mata ni. Rugi dah, berasa rugi lah kalau tak tengok. Sabar, tahan, palingkan mata, ingat dalam hati, kan? Rasa malu dengan Allah Ta'ala, kan? Mata ni lah esoknya nak melihat Tuhan. Apa tiba-tiba mata ni pula duk tengok benda haram. Lagu tu, kan? Tahan, tahan lah. Itulah sabar. Jangan duk buat, palingkan diri kita, kan? Kalau mata, palingkan mata, tengok ke lain. Kalau mulut, tahan lidah dari berkata-kata perkara yang haram tadi. Kalau kaki, teringin sungguh nak pi ni, tapi tempat yang kita nak pi kita tahu dah, kan? Tempat maksiat, tahanlah. Geram macam mana? Geram, ketak-ketak lah aku nak pi, kan? Tahan, sabar, jangan duk pi. Tu maksud sabar ni, kan? Lepas tu yang keduanya, berbuat ibadat pun kena sabar, kan? Pasal susah payah yang kita rasa tu nak kena tahan, kan? Baru kita ada habuan boleh mengerjakan ibadat. Kalau tidak, tak boleh bertahan dengan susah payah buat ibadat, dia tak buat ibadat lah. Tu jawapan dia saat lagi je. Lepas tu katanya lagi al-musannif, maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat. Patut apa? Bahawa dipeliharakan dia dengan sehingga-hingga pelihara. Itu maksud musannifnya. Baik, jadi maka patutlah sangat-sangat. Kalau orang tanya, patut ke tak? Patut sangat-sangat lah. Bahasa kita, kan?
Patut bagi apa? Bagi mata ni. Ni mata kita ni. Nah, yang mana mata ni yang dinanti baginya, bagi mata akan sebesar-besar nikmat, yakni melihat Tuhan. Apa dia maksudnya sebesar-besar nikmat? Yakni melihat Tuhan, melihat Allah Ta'ala. Dah patutlah hak duk nanti-nantilah ni apa dia? Hak duk tunggu-tunggulah ni. Duk tunggu-tunggu, duk tahan. Kan? Dah duk bercita-cita. Kan? Nak berjumpa dengan Allah, nak melihat akan Allah. Dah itulah. Kan? Itulah nikmat hak sebesar-besar hak kita sebutkan tadi ni. Dah kan, tak sabar-sabarnya rindunya dengan Allah. Nak berjumpa tengok kekasih hati kita. Kan, tapi malangnya kita tak sampai lagi setera tu. Kan, kita tak sampai lagi kita jadikan Allah tu sebagai kekasih kita. Kan, masalah dalaman kita lah, masalah diri kita sebenarnya. Kan, dengan dosanya menyebabkan kita tawak hati kita tu dengan Allah. Kita tak ada perasaan cinta sayang kepada Allah. Kan, berbeza ahli, berbeza ulama-ulama sufi, kekasih-kekasih Allah. Kan, Allah tu ialah merupakan kekasih mereka. Kan, duk tak sabar-sabarnya nak melihat kekasih hati ni. Kan, supaya kita lah contoh dah. Kan, kita ni ada satu kekasih. Kan, zaman duk gila dengan kekasih tu. Kan, tak tengok, tak berjumpa, tak tengok muka kekasih tu tak boleh duk. Kan, makan tak lalu, tidur tak lena, macam mana tak tahu. Pasal rindu sungguh perasaan dalam hati tu kepada kekasih hati saat ni. Kan, ikutlah itu perasaan di antara kekasih dengan kekasih. Kan, apabila kita kasih kepada sesuatu ke, Allah punya duk rindulah dengan perkara tersebut. Tapi supaya sebut tadilah ada diri kita seperti itu, tak ada pun. Kan, jauh lagi kita nak kan merasakan dalam hati kita bahawasanya Allah ialah kekasih kita. Kan, nak rasa Allah tu sebagai Tuhan kita pun tak ada lagi. Kita duduk makan sehari-hari ni, tak rasa pun dalam hati Allah, dialah yang bagi aku makan. Kan, kalau boleh rasa hak tu, kita dah rasa dah Allah tu ialah Tuhan kita. Atas lagi kekasih kita. Kan, banyak hak tak betul dalaman kita ni. Jadi lagu saat ni lah. Kan, nak melihat akan kekasih hati. Ternanti-nanti, duk tunggu-tunggu. Kan, duk tahan. Kekasih Allah. Kan, wali-wali kan, wali-wali Allah ni punya duk rindu kepada Allah. Kan, cuma duk tunggu mati lah nak berjumpa dengan Allah. Jumpa dengan hadrat Allah Ta'ala orang panggil. Kan, jumpa macam kita sama kita ni dah. Begitulah cerita kisahnya. Kan, kita pun kalau boleh ada rasa macam tu kan, alhamdulillah. Kan, dekat sungguh kita ni dengan Allah. Jadi kata lagi al-musannif bahawa apa yang patut sangatlah bagi mata tu, bahawa dipelihara akan mata dengan sehingga-hingga pelihara, jaga mata, pelihara dengan sehingga-hingganya, sungguh-sungguhnya. Gitulah. Kan, bahasa kita maksud sehingga-hingga, makna bersungguh-sungguh, pasal makna lagu tu. Kan, tahan sungguh-sungguh. Kan, jauhkan mata. Contoh mata lah, kita duk belajar tajuk anggota mata kan. Jaga sungguh-sungguh mata kita. Kan,
Jangan duk tengok benda-benda maksiat, benda-benda haram ni. Kalau kata ada saja maksiat duk melintas depan mata, paling cepat-cepat tak maunya tengok maksiat. Walaupun berpeluang kita nak melihat benda yang haram tadi, tapi tak mau. Tak kira lah sama ada boleh melihat maksiat tu dengan senang ke atau dengan payah ke, dia tak ada sebarang usaha pun untuk melihat perkara maksiat. Tak ada usaha. Sengaja melihat maksiat tu itulah usaha dia. Usaha nak tengok benda haram. Tak ada pun dalam diri dia benda lagu tu. Tu maksud dia lah. Barulah mata kita insya-Allah di akhirat esok dibenarkan, diizin Allah melihat akan dia, akan zatnya. Jikalau tidak, payahlah. Tapi mudah-mudahan kita bertaubatlah. Segala dosa-dosa yang kita dah buat ni, kita bertaubat. Dan mudah-mudahan dosa kita diampun oleh Allah. Akhirnya dengan rahmat kasih sayang Allah kepada kita, Allah Ta'ala izinkan kita melihat akan zat dia. Kalau ikut lagu cara kita duk mengaji ni, dengan dosa macam-macam yang kita duk tengok hari ni, tak ada peluang dah kita nak tengok, nak melihat akan zat Allah. Tapi rahmat Allah tu sentiasa ada. Ingat tu. Walaupun dosa yang kita buat sebesar mana sekalipun, sentiasa Allah Ta'ala mengurniakan rahmat dia kepada hamba dia. Cuma saat ni lah, dah kata kita tu buat maksiat, taubat. Nak main rahmat Tuhan tu, taubat lah. Ni lah duk buat dosa, taubat dah. Lepas tu duk harap nak masuk syurga. Duk harap nak masuk syurga, nak boleh berjumpa, melihat akan Allah. Dosa duk penuh situ lagi. Orang suruh taubat, tak mau taubat. Yang tu tak betul lah kalau lagu tu cara pemahaman kita. Maka baik, dan dimuliakan dia tu mata sehabis-habis mulia. Dan dimuliakanlah akan mata kita ni. Muliakan, jangan kita hinakan anggota mata kita. Kalau kita duk buat maksiat, duk tengok benda haram, bermaksud kita hinakan mata kita ni. Itu maksud dia. Jadi kita kena muliakan mata kita ni sehabis-habis mulia. Sehabis-habis bersungguh-sungguh kita muliakan anggota mata dengan kita mengerjakan perkara yang mulia lah. Apa dia perkara yang mulia? Perkara yang mulia ni saat ni lah amalan soleh. Amalan soleh ni lah perkara mulia. Apabila sesuatu tu dia bersandar kepada suatu yang mulia, maka dia juga akan menjadi mulia. Lagu tu dah. Misalnya lah, misal kita kata, dia ni dimuliakan orang, dihormati, dimulia. Pasal apa? Pak dia tu orang soleh, pak dia tu orang alim, pak dia tu ke mak dia tu ke orang baik-baik, orang mulia. Maka anak mendapat kemuliaan, ada berjangkit kemuliaan tu. Contohnya lagu macam mana anak sebut tadi. Macam mana maksudnya kita muliakan mata kita? Kita muliakan dengan kita mengerjakan amalan soleh. Apa yang bersandar kepada perkara yang mulia, maka dia dimuliakan. Contoh macam Kaabah. Kita muliakan Kaabah. Dan wajib kita kena mulia, sanjung, hormati akan Kaabah. Pasal dipanggil Baitullah, rumah Allah Al-Atiq yang lama.
disandarkan, dia bersandar kepada Allah. Allah ni mulia ke tak? Oh, mulia. Apa hak bersandar dengan Tuhan, benda tu mulia. Tu kaedah kitanya, kan? Jadi muliakanlah. Contohnya mata kita ni dengan duk buat amal-amalan soleh lah. Buat tambah-tambah kita duduk di bulan puasa, bulan Ramadan dah ni, kan? Lipat gandakanlah amalan kita. Kan, ni tak ada apa-apa lagi, baru pagi sehari baru lena dah. Tak ada nak puasa lagi. Mangkit esok pukul 5 pagi, hentam nasi sepinggan, kan? Hentam ayak Milo segelas, kan? Tak ada nak apa-apa, duk lena mengerah dah. Kita teruk sungguh, kan? Segan sungguh lah buat ibadat, kan? Balok sungguh, kan? Tak tahu nak kata hari-hari tidak puasa pun lagu tu. Hari puasa yang disuruh perbanyakkan mengerjakan amal ibadat pun duk lagu tu juga, kan? Tak tahu nak kata, bukan tak tahu nak kata, reti dah nak kata saat ni tu. Kan? Tapi teruk sungguh kita ni, kan? Malas sungguh, balok sungguh, duk kira ikut nafsu sungguh. Lagu tu lah bahasa mudah kita, Baik. Lepas tu, dan bahawa, ni atah pada kata bahawa tadi, dan lagi maka patut sangatlah bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat tadi, bahawa tiada dikotorkan dia tu mata dengan memandang akan yang haram. Jangan dikotorkan, dinajiskan mata kita dengan duk melihat perkara yang haram, kan? Perkara yang haram tu mengotorkan mata kita, lagu itulah. Dan ceritanya serupa kita duk ulang sebut banyak kali tadi ni. Maknanya anggota-anggota kita ni peliharalah, kan? Khususnya mata, tajuk anggota mata yang kita belajar ni, inilah salah satu anggota yang payah sebenarnya kita nak jaga, iaitu mata. Susah sungguh nak jaga, nak pelihara dia dengan berbanding dengan anggota yang lain. Mata ni paling payah. Ingat tu, kan? Payah macam mana? Kira dia nak tengok benda haram situ, duk kata jangan duk tengok, dia kira nak tengok juga, kan? Bukan dia tak tahu benda tu salah, tapi dia nak buat juga, kan? Lagu saat ni lah, kita cerita saat ni, kan? Kesalahan tu letak di kita, tak salah siapa-siapa lah. Wallahu a'lam. Dan bermula Allah, ialah Tuhan yang mengetahui. Habis dalam situ. Cukup dah lagi sejam? Cukup dah ke? Cukup dah sejam? Tak lagi? Cukup dah? Cukup dah, kena berhenti. Tak apalah, kita berhenti sampai tajuk besar ni, session besar ni. Jadi kita berhentilah pada kata fasal yang kedua, pada menyatakan telinga pula. Ni duk telinga, duk dengar lagu lah. Duk alik, dengar orang duk mengata orang, duk bergosip lah. Ni nanti kita akan mengaji, InsyaAllah kita sambung lagi minggu lagi. Baiklah, ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay alim.